Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, sambungan video yang tadi, okey, ataupun video berkaitan dengan penawaran. Okey, topik kali ini pula ialah perubahan kuantiti yang ditawarkan. Okey. Dan biasanya, okey, topik ini akan dibandingkan dengan uh, perubahan kuantiti penawaran. Okey. Tapi kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama perubahan kuantiti ditawar. Okey, kamu kena beza ya. Tahu beza kuantiti ditawar dengan kuantiti penawaran. Beza. Okey. Okey, baik. Cuba kita lihat. Okey, perubahan dalam kuantiti ditawar disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Ini faktor satu-satunya. Okey, satu-satunya faktor yang menyebabkan perubahan kuantiti ditawar ialah harga barang itu sendiri. Dan ia melibatkan hanya satu kelok penawaran sahaja. Maksudnya di sini kelok penawaran tidak beralih ya, sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Ya. Okey. Ia akan melibatkan peralihan titik sahaja di atas kelok yang sama. Okey. Baik. Ia merupakan pergerakan di titik sepanjang kelok penawaran yang sama. Ini maksud dia. Peralihan titik di sepanjang kelok penawaran yang sama. Kenaikan harga menyebabkan kuantiti ditawarkan bertambah, manakala penurunan harga menyebabkan kuantiti ditawar jatuh. Okey. Itu maksud dia. Right. Baik. Ini adalah contoh gambar rajah. Contoh gambar rajah yang menyebabkan perubahan titik. Peralihan titik yang berpunca daripada perubahan harga barang itu sendiri. Okey. Perubahan harga barang itu sendiri. Faktor-faktor lain adalah diandaikan tetap ya, tidak berubah. Okey. Oleh kerana itu, sebarang perubahan harga akan menyebabkan perubahan kuantiti. Ya. So, bila berlaku perubahan harga, kelok adalah satu sahaja, tidak akan beralih sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Ia hanya menyebabkan berlaku peralihan sama ada B ke C ataupun B ke A sahaja. Ya. So, ia tidak akan melibatkan peralihan kelok. Yang ini yang kita panggil perubahan kuantiti ditawar. Okey, ini kita panggil perubahan kuantiti ditawar. Beza ya, kuantiti ditawar. Saya ulang ya. Baik. Manakala ya, perubahan penawaran. Perubahan penawaran pula merujuk kepada dia akan menyebabkan peralihan kelok. Dia akan menyebabkan peralihan kelok penawaran. Ia merujuk kepada peralihan kelok penawaran sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Ke kanan maksudnya penawaran bertambah, ke kiri maksudnya penawaran berkurang. Okey. Ia disebabkan oleh perubahan dalam faktor-faktor lain. Ini punca dia. Faktor-faktor lain selain dari harga barang itu sendiri. Okey. Harga barang itu sendiri hanya menyebabkan perubahan kuantiti ditawar, iaitu seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Tetapi selain daripada faktor harga barang itu sendiri, ia akan menyebabkan berlaku perubahan penawaran. Ia akan menyebabkan berlaku peralihan kelok, sama ada ke kiri atau ke kanan. Contohnya, peningkatan teknologi akan menambah penawaran. Okay. Peralihan ini dipanggil pertambahan penawaran. Bukan pertambahan kuantiti ditawar, tetapi dipanggil pertambahan penawaran. Okey. Sebaliknya, contoh berlaku peningkatan kos pengeluaran akan menyebabkan pengeluar mengurangkan penawaran. Ia akan menyebabkan kelok penawaran beralih ke kiri. Okey. Dan peralihan ini dikenali sebagai pengurangan penawaran, bukan pengurangan kuantiti ditawar. Beza. Okey, beza. Okey. Kena faham. Okey, ini adalah contoh rajah yang menunjukkan berlaku perubahan penawaran ya.
yang menunjukkan berlaku perubahan penawaran. Baik, ini adalah ke kiri pengurangan penawaran dan ke kanan kita panggil pertambahan penawaran. Okey, disebabkan oleh faktor selain daripada harga barang itu sendiri, maka harganya adalah tetap. Harganya kekal pada P0. Yang berubah hanya kuantiti. Kenapa kuantiti berubah sedangkan harga tidak berubah? Sebab ia berlaku disebabkan faktor selain daripada faktor harga barang itu sendiri. Okey. Baik, walau bagaimanapun dalam situasi sebenar berlaku penawaran yang bersifat luar biasa. Okey, berlaku penawaran yang bersifat luar biasa. Misalnya kelok penawaran buruh. Penawaran luar biasa berlaku ke atas penawaran buruh. Pada peringkat awal, apabila upah meningkat, penawaran jumlah jam bekerja sehari akan meningkat. Okey. Jumlah jam sehari akan meningkat. Kerana buruh ingin meningkatkan pendapatan. Sehingga satu peringkat, apabila bayaran upah meningkat, jumlah jam bekerja yang ditawarkan jatuh kerana buruh lebih mementingkan masa rehat. Maksudnya di sini, bila kamu dah kaya lah. Bila kamu dah kaya, kamu tak penting lagi pendapatan. Kamu sudah fokus kepada masa rehat lah. Maksud kaya di sini ialah kamu mempunyai pendapatan yang sudah mencapai tahap yang kamu rasa cukup. Sehingga bekerja tanpa ada masa rehat, itu boleh membebankan. Itu boleh membebankan. Maka walaupun upah naik, kamu akan mengurangkan masa bekerja untuk melebihkan masa rehat. Keluk penawaran luar biasa buruh regresif di bahagian atas dan bertentangan dengan hukum penawaran. Mula-mula dia ikut hukum penawaran, tetapi pada sampai satu masa dia akan melawan hukum penawaran. Contoh inilah gambar rajah dia. Daripada A ke B, di sini ia masih ikut hukum penawaran. Bila upah naik, daripada 2 kepada 6, kuantiti jumlah jam yang ditawarkan untuk bekerja bertambah. Tetapi kalau upah naik lagi kepada 10, buruh dah mula mengurangkan penawaran. So ini dia tak ikut hukum. Tak ikut hukum penawaran. Ini kita panggil keluk penawaran buruh yang bersifat luar biasa. So itu adalah ekstra lah. Itu adalah ekstra bagi perbezaan antara perubahan penawaran dengan perubahan kuantiti ditawar. So itu saja video untuk sambungan video yang sebelum ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.